Okay, so mana yang ada ni, boleh buka bahan dulu. Kita akan sambung rangkaian. Rangkaian kita dah nak habis dah pun. Tinggal beberapa je lagi. So, buka bahan rangkaian tu. Last week kita berhenti dekat nombor 3 kalau tak silap cikgu. Bukan last week, sebelum exam tu. Sebab last week kita cuti and then sebelum tu kita ada exam kan. So dah dalam 2 minggu kita tak sambung kita punya tajuk. Kita berhenti dekat nombor 3 kalau tak silap cikgu. Yes, betul. Kita berhenti dekat nombor 3. So untuk kelas hari ni kita akan sambung soalan nombor 4 ni. Kita dekat bahagian graf terarah. So di bahagian tajuk graf terarah ni, soalan dia suruh kita lukis graf terarah. Okay, jadi bila dia kata sila lukis graf terarah, contohnya lah itu contoh soalan dia. Jadi apa yang kita kena buat adalah kita kena tunjukkan, kalau contoh A pergi ke D dan sebagainya, kena tunjukkan arah. Kena ada arah dekat situ. So dia berbeza dengan graf tak terarah. Kalau graf tak terarah tak perlu nak lukis anak panah, tapi graf terarah ni kita kena lukis anak panah ni. Baik, jadi kalau kita tengok kat sini nombor 4 ni, soalan nombor 4 dia kata mempunyai satu gelong pada bucu A dan BD ialah berbilang tepi dengan keadaan. Okey, dia bagi darjah dekat sini. D in A sama dengan 3, D in B kosong, D in C 1, D in D 3. Maksudnya darjah yang masuk ke arah A 3, B kosong, C 1, D 3. Dan sebaliknya D out. D out maksud dia darjah keluar daripada A ada 1, keluar daripada B ada 3, C ada 1 dan daripada D ada 1. Okay, jadi korang kena lukis. Kita kena lukis dia punya rangkaian. So agak-agak macam mana bentuk rangkaian dia? Okay, cuba tengok dulu soalan ni. Okay, untuk soalan macam ni, kita kena make sure kita follow step satu tu. Kita ada D in, D out semua tu. So ini mungkin benda yang cikgu tak explain last week, tapi dia tak ada benda pun. So dia macam, kalau dia kata D in, maksudnya masuk lah. Masuk ke arah A tu mesti ada 3 dan sebagainya. Okay. So untuk nombor 4 ni, dia punya gambar rajah dia akan berbentuk macam ni lah. Okay, so ni bentuk rangkaian kita. Jadi kita kena ikut apa yang dia kata tu. D in, D out semua tu kena ikut. So lukis anak panah dekat sini. Yang ni A, B, C, D. Jadi dia kata masuk ke arah A ada 3. So daripada C contohnya 1, 2, 3. Dia tak nampak tak apa, cikgu buat warna merah lah.
Okay, so kita kena lukis anak panah. 1, 2, 3. Untuk D in, sebab dia kata D in A ada 3 kan. So seterusnya kita tengok untuk C ada 1. So masuk ke C daripada D lah. Untuk B kita ada berbilang tepi masuk ke arah D. So daripada sini, daripada B ada 2. So situ dah ada 3. Okay, kita check lagi. Right, so kita dah memenuhi dia punya kriteria dia ataupun syarat-syarat dia. D in A 3. So kita check boleh ada 3. Yes, betul. D out A ada 1. Okay, dah betul. D in B ada kosong. Maksudnya tak ada anak panah ke arah D. D out B. Keluar daripada B ada 3. 1 ke A, 2 ke D. D in C maksudnya masuk ke arah C ada 1. So daripada D ke C ada 1. D out C ada 1. Daripada C pergi ke A. D in D ada 3. Maksudnya ke arah D ada 3. Daripada A 1. Daripada B ada 2. Dan akhir sekali D out D ada 1. Kalau kita tengok D out D daripada D ke C ada 1. Okay, so ini lukisan dia lah. Lukisan untuk rangkaian terarah yang macam ni. Okay, so boleh salin dulu. Okay, baik. Okay, kita sambung. So tadi tu kita habis takat ni lah. Kalau dekat bahan tu kita dah habis soalan sampai muka surat 69 ni. So kita akan sambung muka surat 70. Okay, yang baru masuk tu buka lah bahan. Buka bahan rangkaian ni. Kita tak habis lagi bahagian rangkaian. Buka muka surat 70 pula. Okay, kita akan sambung muka surat 70. Okay, jadi dalam muka surat 70 ni kita tengok kita ada rangkaian 5.1a. Lukis satu graf berpemberat dan tak terarah berdasarkan maklumat yang diberi. Okey, tak dia berpemberat dan tak terarah bermaksud bila dia kata tak terarah bermaksud tak perlu nak lukis anak panah. Okey, kita tengok satu-satu.
Okay, lukis satu graf berpemberat dan tak terarah berdasarkan maklumat yang diberi. Jadi apa itu pemberat? Kalau kita tengok contoh dekat sini, kita ada JKLMNP. Jadi kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 bucu. And then kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sisi. Dan ada pemberat dekat situ. Contoh kita tengok JK. JK pemberat dia adalah 7. Apa yang kita buat adalah J pergi ke K, tulis je 7 dekat tepi dia. Nak menunjukkan antara hubungan ataupun rangkaian antara 7 dengan antara J dengan K tu nilai dia adalah 3. So itu je maksud dia. Itu maksud pemberat tadi tu. Okay, jadi kalau kita tengok contoh dia JK 7, JL 2, letak 2 dekat JL, KL 4. So letak 4 dekat KL. Maksudnya di antara bucu K ke L, lukis 4, tulis 4, LM 1, MN 6 dan akhir sekali kita ada NP 3. So dia macam tu je. Alright. Okay, seterusnya kita tengok soalan nombor 1. Okay, kita buat sama-sama. Okay, jadi sama dengan soalan contoh tadi, kita ada soalan 1 dan soalan 2 ni. Soalan 1 ni kita ada U, V, W, X, Y. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5 bucu. Yang mana dalam 5 bucu tu kita akan ada beberapa sisi. Okay, jadi kita buat. Untuk soalan nombor 1, lukis rangkaian dia dahulu. Okay, contoh kita nak lukis rangkaian kan. Okay, jadi sini U, V, W, X dan Y. Okay, kita dah lukis rangkaian dia. Macam mana kita lukis rangkaian? Kita tengoklah pasangan dia U dengan V, UW, VW, VX, WX dan XY. Kita ikut dia punya pasangan dia, pasangan bucu dia. Dan seterusnya apa yang kita buat adalah letak pemberat. Contoh, U ke V, pemberat dia adalah 1. So letak 1 dekat sini. U ke W letak 2. Pemberat dia adalah 2. VW, pemberat dia adalah 5. VX, 4. Tulis 4 dekat antara V dan X. WX adalah 3. Dan XY adalah 6. So ini adalah lukisan untuk nombor 1 ni. Dia sangat straightforward kan. Seterusnya soalan nombor 2. Kita ada A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Ada 5 bucu dekat situ. So yang pertama kita kena lukis dululah. Mengikut dia punya bucu-bucu. A, B, A, C, A, D. So bermaksud A ni mesti kat tengah-tengah. Okay, jadi lukisan yang korang akan dapat seperti inilah. A, B, C, D dan E. Okay, so kita lukis dulu rangkaian dia macam biasa. Macam sebelum-sebelum ni kita buat.
yang mana kita lukis rangkaian. Seterusnya apa yang kita buat? Tengok A, B. Dia kata AB pemberat dia adalah 16. So AB tulis pemberat dia 16. Sama juga AC 19, letak kat sini 19. AD 15. So AD sini. BC 17. CD 18 dan DE 20. So macam ni je untuk melukis graf berpemberat. Dan satu lagi kat sini dia adalah graf tak terarah. So bila graf tak terarah, maksudnya tak perlu nak lukis anak panah kan. So kita buat macam ni je. Okay, boleh salin? Boleh screenshot dulu. Okay. Jadi yang tadi tu kita lukis satu graf berpemberat dan tak terarah. So dia macam tu je. Kita lukis rangkaian. Bila ada pemberat, kita letak pemberat dia. Tak kisahlah berapa nilai pemberat dia. Mengikut nilai yang dia bagi tu, lukis pemberat dia. Dan tak perlu lukis anak panah sebab yang ni adalah tak terarah. Okay, seterusnya kita tengok B. Lukis dua subgraf bagi setiap graf berikut. Okay, apa maksud sub? Sub. Okay, bila korang nampak perkataan sub dekat sini, sub. Contoh, subtopik. Kita ada topik and then kita ada subtopik. Sub dekat sini bermaksud anak dia, anak-anak dia. So macam topik, dalam topik tu ada banyak subtopik. So itu adalah subtopik. Jadi kalau ada graf, kita ada subgraf. Subgraf maksud dia anak-anak graf. So dalam graf tu ada dia punya komponen-komponen. Kalau bahasa profesional dia komponen lah. So kita ada komponen-komponen dekat situ. So apa yang kita akan buat daripada graf yang besar, kita akan pisahkan dia kepada dua subgraf. Maksudnya kita ambil komponen-komponen ni kita pisahkan. Kita pisahkan. Jadi soalan ni dia minta lukis dua subgraf. Maksudnya kita buat daripada rangkaian ataupun daripada graf utama, main graf tu kita kena pisahkan kepada dua komponen graf yang lebih kecil. So kita tengok dekat sini A, B, C, D, E, F. Kalau kita tengok dekat A, B, C, D, E, F ni kita ada, sekejap Okay, kita tengok contoh ni. Kita ada sejenis rangkaian graf yang macam ni. A, B, C, D, E, F. Kita ada 6 bucu. A, B, C, D, E, F. Jadi kalaulah kita nak buat dia dua subgraf kan. Kita maksudnya nak asingkan graf ni, nak pisahkan jadi dua komponen. Contoh kita ambil B, C, D, E dulu. And then kita ambil yang lagi satu tu A, B, F. So dia macam tu. Dia straightforward je. Maksudnya kita pisahkan. Bentuk dia kita pisahkan. Okay, jadi contoh soalan nombor 1 ni kita ada P, Q, R, S, T, U. Bila kita nak buat subgraf, maksudnya kita nak pisahkan dua graf daripada satu graf besar
Okay, jadi jawapan dia akan macam ni. So ini rangkaian yang kita dah pisahkan. Bila kita pisahkan daripada satu rangkaian besar, ini yang kita dapat subgraph lah. Kita panggil dia sebagai subgraph. So contoh kita ambil PQR, kita ambil yang segitiga ni dulu. Jadi salin je dia punya maklumat tepi tu. Contoh kita ada E5, E6 dekat sini dan E4. E ni menunjukkan apa? Menunjukkan CC. So PRS pun sama, dekat sini adalah E5, dekat sini adalah E3. So ini kaedah untuk melukis subgraph. Dia tak susah sangat pun. Maksudnya daripada graf yang ada tu, kita ambil je komponen yang kita nak pisahkan daripada komponen asal. So itu yang dimaksudkan dengan subgraph. Okay, soalan nombor 2. Kita ada bentuk seakan-akan parallelogram. So daripada parallelogram ni, kita nak pisahkan kepada dua subgraph seperti soalan nak. So kita nampak kita ada VWXYZ. So contohlah bila kita nak pisahkan dia kepada dua subgraph, kita boleh ambil okay, kita boleh pisahkan dia macam ni. So kita potong tengah je. So kita ada VWY kat sini. Kita ada YZX dekat sini. So jangan lupa juga untuk tulis maklumat yang ada dekat situ. So dekat sini E1, sini E4, sini E5 dan sini E2. Okay, so ini cara dia untuk melukis subgraph. Jadi subgraph ni dia macam seakan-akan komponen. Kalau kita ada hubungan rangkaian tu, kita nak ambil komponen-komponen. Maksudnya kita tak ambil semua, kita ambil je komponen yang ada kat situ. So itu yang dimaksudkan dengan subgraph. Okay, boleh salin dulu.
Okey, baik. Jadi kita dah buat sampai soalan B muka surat 70 ni. Sekarang ni cuba tengok muka surat 71 juga. Okey, muka surat 71 tengok yang A dahulu. Kita ada rangkaian tapi dari segi pokok. Okey, apa itu pokok? Baca kat sini. Pokok ialah graf mudah yang tidak berbilang tepi dan tanpa gelung. Semua bucu dihubungkan. Setiap pasangan bucu dihubungkan dengan satu tepi sahaja. Bilangan tepi sama dengan bilangan bucu tolak 1 NE adalah NV tolak 1. Okey, jadi ini adalah ciri-ciri pokok. Jadi dalam graf ni, dalam rangkaian kita ada yang kita panggil sebagai pokok. So dia samalah macam salah silah keluarga kan. Kalau dalam bahasa Inggeris dia kita panggil dia family tree. Pokok lah. Jadi pokok ni mana rangkaian yang mudah, graf yang mudah, yang dia tak ada bilang tepi, tak ada gelung, semua bucu dia ada hubungan dia. And then satu tepi je. Maksudnya satu bucu tu satu tepi je. Bukan ada dua. And then bilangan tepi dia sama dengan bilangan bucu tolak 1 NE NV tolak 1. Okay, kita tengok. Kenal pasti sama ada setiap graf berikut adalah pokok ataupun bukan pokok. And then beri justifikasi anda. Maksudnya apa yang dia nak adalah tengok graf ni. Adakah ia pokok, graf pokok ataupun bukan. Lepas tu bagi explanation. Kalau ya kenapa, kalau tak kenapa. Okay, tengok yang pertama dahulu. Tengok yang pertama, kita ada A, B, C, D, E, F. Okay, tengok A, B, C, D, E, F. Jadi agak-agak ni pokok ke tak? Yang pertama adalah pokok. Kenapa dia pokok? Sebab kalau kita tengok, dia memenuhi kriteria dia lah. Tak ada bilang tepi, tak ada gelung. Lepas tu bucu dia semua ada pasangan. Kita tulis dekat sini NV, bila dia pokok kita boleh gunakan formula yang diberi kat sini, iaitu bilangan tepi adalah bilangan bucu tolak 1. Jadi ini formula yang penting hanya kalau dia adalah sejenis graf pokok. Kalau dia pokok je boleh guna formula. So NV ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ada 6 bucu. NE sama dengan, okay, memandangkan ini adalah pokok, NE adalah NV tolak 1. So NV berapa? 6 tolak 1 sama dengan 5. So check balik. AB 1, AC 2, AD 3, DE 4, EF 5. So betul. Maksudnya betul lah kita boleh menggunakan formula NV tolak 1 tadi tu. Ini hanya kalau graf itu adalah graf pokok. Okey, nombor 2. Kita ada AB, DDF, SE.
Okey. Kalau kita tengok mengikut kriteria-kriteria pokok, nombor 2 ni adalah bukan pokok. Kenapa bukan pokok? Sebab syarat pokok mesti semua bucu dihubungkan. Kalau kita tengok ada bucu, ada satu bucu yang tak berhubung iaitu bucu E. So bucu E ni dia tak berhubung. Jadi nombor 2 bukan pokok kerana bucu E, kalau kita tengok bucu E tu dia tak berhubung dengan bucu yang lain. So bucu E ni dia duduk seorang-seorang. Dia single lah kat situ. Dia tak ada member kan. So bila keadaan macam ni, dia menjadi bukan pokok. Sebab pokok syarat dia mestilah semua pasangan, semua ada pasangan. Dia macam tu lah. Basically kalau nak senang faham, mesti ada pasangan. Tengok nombor 3. Kita ada PQRSTUV. Ada banyak bucu dekat situ. Okay, kalau kita tengok kriteria-kriteria pokok, yang nombor 3 ni dia melanggar ataupun nak katakan dia bukan adalah pokok. Kenapa dia bukan pokok? Sebabnya kalau kita tengok RS, RV, VS ada lebih daripada satu pasangan kat situ. Dia syarat dia mesti satu tepi je. Setiap pasangan bucu dihubungkan dengan satu tepi sahaja. So dia dah menjadi kitaran dekat situ. Kerana terdapat kitaran. Apa maksud kitaran tu? Jadi kalau kita tengok RV, RS, SV tu, dia dah jadi kitaran kat bahagian ni. So ini bukan pokok. Lagipun kita boleh juga tunjukkan NE bukan NB tolak 1. Kalau kita kira E dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sepatutnya kalau NE untuk pokok V tolak 1. Kalau kita kira bucu dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Patutnya 7 tolak 1, 6. Tapi kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bucu. So yang ni bukan adalah pokok. Sebab dia tak memenuhi syarat-syarat untuk menjadi pokok tadi tu. Jadi graf pokok ni adalah graf simple je maksud dia. Daripada nama dia, graf yang paling simple tanpa ada rangkaian-rangkaian ekstra dekat situ. So itu maksud dia. Right, okay, boleh salin?
Okey, jadi yang ni adalah mengenai pokok tadi tu. Yang mana kita tengok sama ada graf itu adalah pokok ataupun tidak. Jadi syarat dia untuk satu graf itu menjadi graf pokok, mesti dia memenuhi syarat-syarat tadi tu. Tidak berbilang tepi dan tanpa gelung, semua bucu dihubungkan setiap pasangan. Bucu dihubungkan dengan satu tepi sahaja dan akhir sekali bilangan tepi adalah bilangan bucu tolak satu. Ni syarat dia, ada 4 syarat kat situ. Kalau dia tak follow 4 syarat ni, dia tak menjadi graf pokok. Okay, tengok bahagian yang seterusnya. Lukis dua pokok berdasarkan graf yang diberi. Lukis dua pokok berdasarkan graf yang diberi. Maksudnya, dia bagi satu graf yang bukan pokok. Kan, maksudnya dia bagi satu graf yang susah ataupun rumit lah orang kata. Tukarkan kepada graf pokok, itulah syarat dia. Lukis dua pokok berdasarkan graf yang diberi. So, tengok contoh dahulu. Kita ada RVXYZ, RVXYS. Okay, jadi kalau kita tengok dekat sini, dia tak menjadi graf pokok. Kalau yang pertama ni, graf yang pertama ni sebab apa? Sebabnya kalau kita tengok RS tu dia dihubungkan dengan lebih daripada satu tepi. RV dengan RS. Dia satu bucu tak boleh dihubungkan dengan lebih daripada satu tepi. Jadi apa yang kita buat dekat RS tu kita pisahkan. Buang RS, so buat RV, X, VY dengan VS. Itu cara untuk menukarkan graf bukan pokok kepada graf pokok. Itu cara dia. Cara kedua ataupun graf pokok yang kedua, RV tu kita buang. Sebab kita tak nak R ni ada dua pasangan ataupun dua tepi dekat R. So kita buang RV, kita ada RS, VX dengan VY. So kat sini kita dah dapat satu graf pokok. Kita tak nak dia ada kitaran. Kalau kita ada RSV tu dia macam ada kitaran. Seakan-akan kitaran, so kita tak nak kitaran tu, kita buat macam ni. Kita tak nak ada kitaran, so kita buang supaya kitaran ni maksudnya yang tertutup lah. Kita tak nak dia tertutup. Kalau kita tengok RVS ni, dia macam tertutup kan. Dia pergi sana, pergi sini, lepas tu patah balik. Dia macam cinta segitiga, tiga segi. Lebih kurang lah. Dia tertutup kan. So kita tak nak benda tu, rangkaian pokok. Yang ni kalau kita nak rangkaian pokok, kita tak nak benda tu. So kita tengok soalan nombor 1. A, B, C, D, E dengan F. So kita ada A, B, C, D, E dengan F. Apa yang kita nak buat dekat A, B, C, D, E, F ni, kita nak tukarkan dia kepada rangkaian pokok. So kalau kita tengok apa yang menyebabkan dia tak menjadi rangkaian pokok adalah A, B, C, D dekat situ dia menjadi satu kitaran. Kita tak nak dia jadi satu kitaran. Jadi macam mana kita nak tukar dia? So bila kita nak tukarkan dia kepada graf pokok sahaja, so ini adalah bentuk yang kita nak buatkan. A, B, C, D, E dan
F. Ini adalah graf pertama. Kita boleh buatkan yang mana kita buang supaya tak jadi kitaran. Kita buang CD dengan BD. Okey, yang kedua kita boleh buat ini yang kedua kita boleh buat. Kita pisahkan juga dekat AB dengan CD supaya dia tak jadi satu kitaran. So ini adalah rangkaian pokok. Maksudnya kita tak boleh ada complicated kat situ. Okey, tengok soalan nombor 2. Kita ada PQRSTU. Kalau kita tengok yang mengganggu adalah SQR, kita tak nak ada satu kitaran dekat di situ. So kita ada PQSR. PQSR TU. So kita buang SQ tadi tu. Buang SQ sebab apa? Sebab kita tak nak dia menjadi satu kitaran. Okey, ataupun kita boleh juga buat macam ni. PQSRTU. So ini cara dia. Kalau kita nak tukarkan daripada graf bukan pokok kepada graf pokok, kita buat macam ni. Okey, salin dulu.
Okay, kita sambung. Jadi kita dah sampai takat melukiskan graf pokok. Jadi itulah pokok, mengenai pokok tadi tu. Jadi tak complicated sangat. So dia lebih kepada memenuhi syarat-syarat dia. So syarat dia kalau dia kata tak boleh ada gelung semuanya, so kita follow je syarat dia. Nanti kita akan dapat satu graf pokok. Okay, soalan seterusnya kita tengok dekat bahan tu, muka surat 72. Okay, jadi yang ni kita kena fokus sikit. Sebab apa? Yang ni adalah bentuk soalan lah yang nanti mungkin akan keluar. Lukis satu rangkaian untuk mewakili setiap maklumat yang berikut. Alright. Okay, jadi inilah contoh dia, kan? Apa yang kita belajar selama ni, rangkaian yang kita belajar selama ni, ini adalah situasi dia ataupun aplikasi dia dalam kehidupan sebenar, kehidupan seharian lah. Okay, kita tengok contoh. Kita ada Max berkahwin dengan Jane dan mempunyai 2 orang anak, Ivan dan Derek. Derek berkahwin dengan Carla dan mempunyai seorang anak, Kenneth. Kenneth berkahwin dengan Alice. Okay, so ini rangkaian yang mana sama je macam kita belajar sebelum ni. Cuma sebelum ni kita belajar tak ada pasal kahwin apa semua ni kan. Selama ni kita belajar dia simple je. So sekarang ni yang kita tengok adalah representasi ataupun bila kita tukarkan dia kepada bentuk-bentuk ayat ataupun situasi macam ni. Kita tukarkan dia dalam bentuk situasi. Okay, jadi Max pertama kita letak indikator ataupun petunjuk. Contoh kalau kita nak tukarkan Max tu jadi M kan, tulis kat situ. Katakan Max adalah M, Jane adalah J dan sebagainya. Kena tulis. Sebab kalau tak tulis macam mana kita nak tahu kan M tu apa, J tu apa kan. So katakan Max adalah M, Jane adalah J, Ivan adalah I, Derek adalah D, Carla C, Kenneth K, Alice adalah A. So kita dah letak petunjuk kat situ, boleh buat macam biasa. So dia kata Max berkahwin dengan Jane dan mempunyai 2 orang anak, Ivan dan Derek. So M hubungan dia dengan J, hubungan dia dengan I, hubungan dengan D. Sebab itu adalah hubungan dia. So dia kahwin dengan Jane. Anak dia adalah I dengan D. So itu dia. Derek berkahwin dengan Carla dan mempunyai seorang anak, Kenneth. So DC, DK. C, K. Anak dia. Dia macam seakan-akan salah silah keluarga lah. Yang family tree tu. Lepas tu dia kata Kenneth berkahwin dengan Alice. So K hubungkan dengan A. Alright, okay, tengok soalan nombor 1 dulu. Pada laman sosial, Ida berkawan dengan Ina, Faris, David dan Sean. Karun adalah kawan bersama bagi David dan Sean. Nurul adalah kawan bersama bagi Ina dan David. Caroline adalah kawan Faris. Okay, so ni macam situasi sekarang lah kan. Macam kalau kita ada Instagram kan. Kita akan ada follow orang, followers apa semuanya. Macam kalau Facebook, Twitter dan sebagainya. So sama je soalan ni pada laman sosial kan. Ida berkawan dengan Ina. So maksudnya mungkin Ida follow Ina sebagainya. Dan kita ada kawan bersama. Kawan bersama ni maksudnya dia ni adalah kawan untuk 2 orang. Maksudnya dua-dua ni dia ada mutual friend lah. Kan kalau dalam bahasa Inggeris dia mutual friend. Mutual friend itulah yang mutual friend yang kita nampak ni dekat dalam Facebook contohnya. So mutual friend ni maksudnya contoh korang ada kawan
kawan korang tu ada kawan yang sama dengan kawan korang. Maksudnya contoh Ali, Abu kan. And then kita ada Sean dekat situ. Contohnya Ali kawan Sean, Abu kawan Sean. So Sean tu kita panggil dia sebagai kawan bersama, mutual friend. So itu maksud dia. Okay, tengok soalan nombor 1 ni. Cuba buatkan dia punya graf. Okay, cuba buat graf dulu. Macam mana agak-agak bentuk graf dia tadi tu? Okay, so macam mana kita nak lukis rangkaian untuk situasi yang pertama ni? Okay, jadi rangkaian dia tengok sama tak dengan graf yang korang akan dapat. Pertama, syarat mesti tunjukkan petunjuk. Contohlah, katakan okay, so ni rangkaian kita yang kita akan dapat berdasarkan maklumat dia kata tadi tu. So kalau kita tengok Ida ni, kawan dia ramai. Kita ada David, Sean, Faris, Ina. So sebab tu dia duduk dekat tengah-tengah. And then Caroline ni dia kawan Faris seorang je. So sebab tu dia duduk dekat seorang-seorang kat tepi tu.
So ini kaedah untuk kita bila kita nak tukarkan soalan menjadi bentuk rangkaian. So macam ni lah cara dia. So nanti dekat exam nanti dia akan bagi soalan macam ni. Dia akan bagi situasi yang mana dalam situasi tu korang kena tukarkan dalam bentuk rangkaian. Okay, jadi tu soalan nombor 1. Okay, tengok soalan nombor 2. Sambil tengok tu cuba buat juga. Buat soalan ni. Soalan nombor 2 dan soalan nombor 3. Lima buah bandar Kuala Lumpur, Ipoh, Bemban kat mana ni? Tak pernah dengar pula. Bemban, Seremban dan Muar disambungkan antara satu sama lain seperti berikut. Kuala Lumpur ke Ipoh, Kuala Lumpur ke Seremban, Bemban ke Seremban, Seremban ke Muar, Muar ke Kuala Lumpur. Okay, dia suruh lukis rangkaian. Okay, cuba lukis rangkaian. Macam mana bentuk rangkaian ni? Nombor 3, maklumat di bawah membentuk satu rantai makanan. Sayur dimakan oleh ulat, tikus, belalang, belalang dimakan oleh katak, burung pipit, ulat dimakan oleh burung pipit, tikus, katak dan burung pipit dimakan oleh helang. Okey, cuba buat. Okey, tengok soalan nombor 2 dulu. Rangkaian untuk bandar-bandar ni. So kita ada Kuala Lumpur, Ipoh, Bemban, Seremban, Muar ni. Dia kata dihubungkan, disambungkan antara satu sama lain seperti yang berikut. Kuala Lumpur ke Ipoh, Kuala Lumpur ke Seremban, Bemban ke Seremban, Seremban ke Muar, Muar ke Kuala Lumpur. So untuk nombor 2 ni, pertama, ingat pertama mesti tulis petunjuk. So katakan
Okey, petunjuk. Kuala Lumpur K, Ipoh I, Bemban B, Seremban S, Muar M. Kenapa kena ada petunjuk ni? Sebab kita nak tahulah K tu apa kan. Sebab kita dekat rangkaian kita tak tulis nama penuh dia. Kita tak tulis KL penuh-penuh. Okey, jadi kita buat rangkaian seterusnya. Okay, so ni rangkaian kita IKSMB. Dia kata Kuala Lumpur ke Ipoh, Kuala Lumpur ke Seremban, Muar ke Kuala Lumpur. Jadi kalau kita tengok Kuala Lumpur ni dia dekat tengah-tengah. Maksudnya daripada mana-mana kita boleh sampai ke Kuala Lumpur. Kan? Sebab KL ni adalah bandaraya. Nak katakan yang dekat tengah-tengah kan. Okay. Lepas tu Seremban ke Bemban dan Ipoh sebagainya. Follow je apa yang dikatakan. Apa yang dia tulis dekat situasi tu ikut je. Okay, nombor 3. Nombor 3 ni macam rangkaian makanan kan. Dalam korang belajar waktu sains dulu. Pertama tulis je dahulu dia punya petunjuk. Tulis petunjuk dia. Contohnya sayur tu apa. Okay. Nampak? Bila kita tengok belalang, ada belalang, ada burung pipit. So, kalau kita guna dua-dua B, dah confusing kan? So, itulah sebab tu pentingnya kita nak buat petunjuk tadi tu. Kalau tak ada petunjuk, jadi dah jam kat situ kan? Mana satu B kan? B ni yang mana satu? Okay, and then lukis dia punya rangkaian. Okay, so ni rangkaian kita. Kan? Nampak macam complicated sikit kan? Sebab yelah pasal rangkaian makanan kan? Food chain. Rantai makanan. So bila rantai makanan ni, macam korang belajar time science dulu, kalau korang boleh buat time science dulu, so korang boleh buat lah jawab soalan macam ni. So kita ada sayur dimakan oleh ulat, belalang dengan tikus. So sebab yang ni kita tahu dimakan oleh kan, nak tunjukkan tu, tunjuk arah. Tunjuk arah dia kan. Maksudnya dimakan oleh. So tunjukkan sayur pergi ke T.
tikus contohnya. Okey, boleh salin dulu.